Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati kepada seluruh kepimpinan masjid, tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila Nabi SAW menyebut tentang Islam di akhir zaman, kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam itu melainkan hanya pada nama. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain, badiru bil a'mal fitan ka qita'al lailil muzlim. Hendaklah bersegera kamu melakukan amal ibadah sebelum berlakunya fitnah, yang mana fitnah itu seperti gelapnya potongan malam yang gelap. Nabi kata badiru bil a'mal. Jadi dua benda ni, kalau kita orang yang prihatin, orang yang takut kepada Allah, dengar dua hadis ni kita dah rasa gayat. Dengar dua hadis ni kita rasa susah hati, kita rasa seriau. Yang pertama kata Nabi, di akhir zaman Islam tu tak tinggal melainkan hanya nama. Pasal apa seriau? Pasal kita takut kita termasuk dalam golongan ni, nama-nama Islam tapi perangai tak ada Islam. Nama-nama Islam tapi tak ada jiwa, semangat Islam, roh Islam. Nama saja Islam tapi tak kenal lagi Islam. Kita termasuk bimbang, kita termasuk dalam golongan ini. Yang kedua, kita takut yang Nabi sebut dalam hadis, bahawa di akhir zaman akan berlaku fitnah yang sangat besar, yang kamu tak reti nak keluar, yang kamu tak tahu nak buat apa, macam malam yang gelap, semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam pada waktu malam yang gelap. Mana nak cari semut tu tuan-tuan? Mana nak cari? Dalam kegelapan malam, binatang pun gelap, batu pun gelap, malam pun gelap. Memang takkan jumpa lah tuan-tuan semut tu. Contohnya begitulah yang akan berlaku dan mungkin sedang berlaku dan telah berlaku. Tuan-tuan yang saya hormati, kita melihat perubahan demi perubahan yang berlaku terhadap perkara-perkara yang melibatkan Islam, yang melibatkan agama. Kadang-kadang yang melibatkan Islam itu dilarang. Contohnya di setengah-setengah buah negara, ibadah korban dilarang melibatkan lembu. Kalau nak korban, kambing saja. Ada di setengah tempat dilarang menyembelih secara terbuka. Nak buat korban tak boleh secara terbuka.
kena buat dalam bilik yang tertutup, orang lain tak nampak. Ini berlaku tuan-tuan. Ada di setengah tempat yang nama Islam tak boleh, dia kena bubuh nama dalam negara dia, dalam bangsa dia. Maka dia ada dua nama. Satu nama negara dia, contohnya Kemboja, satu nama Kemboja dia, dan satu lagi nama Islam. Yang nama Islam dia Husin misalnya. Tapi tak boleh buh nama Husin, kena buh nama dalam bahasa Kemboja dia. Buh nama apa? Siamrat, Ngamrat, dia bubuh di situ. Ini yang akan berlaku dan sedang berlaku dan akan terus berlaku. Sebab itu Nabi kata, sebelum sampai saat-saat yang macam itu, badiru bil a'mal, bersegeralah berbuat amalan. Bersegera buat amalan, jangan tangguh-tangguh. Jangan nak tunggu pencen, tunggu nak habis kerja, tunggu nak jadi tua baru nak buat ibadat, tunggu lapang. Dia takkan jadi lapang lah. Sebab tu kita bersyukur macam mana kata pengurusi majlis tadi, apa nama wakil pihak masjid tadi, bersyukur tahun ini kita boleh sembahyang tarawih, kita boleh rapatkan saf, kita boleh buat kuliah balik. 2 tahun kita banyak kali tergendala kerana faktor penyakit. 2 tahun juga tuan-tuan kita rasa lain. Kadang-kadang bila dah rasa lain tu rasa selesa pula. Selesa sembahyang jauh-jauh. Lah sembahyang rapat-rapat tak selesa, bau ketiak. Sampai ada yang menulis dalam Facebook, seronok hak dulu lagi sembahyang jarak-jarak, selesa sejadah seorang satu. Lah tak apa selesa dah. Yang tak selesa tu lah hak asal, yang hang selesa tu hak kemudian. Ni yang saya kata tadi. Nasib baik tuan-tuan, kita bersyukur kita boleh buat kuliah balik, boleh sembahyang tarawih balik. Mudah-mudahan bolehlah raya kita tahun ni. Saya takut tuan-tuan, lama-lama orang dah tak kenal sembahyang macam mana yang asal, sembahyang macam mana yang betulnya, saf yang macam mana yang betulnya. Kita main masjid dia pun kita tak tahu sah tak mana, atas kapet ke atas tiles. Bagi faham saya lah, kakinya atas tiles, kepala tu atas kapet waktu sujud. Belasah lah macam mana pun. Bagi saya lah, hak tiles tu, hak tak ada kapet tu buh kaki, kepala tang sini. Saya tengok tadi semua duduk atas kapet, sujud tang sini. Oh sudah entah mana satu hak betul. Tang ni pun keliru lah. Macam anak-anak karya dia tahulah, macam saya ni orang luar ni tu duduk menong. Tang mana nak masuk ni tuan ni? Kita takut satu hari nanti Islam akan jadi macam itu. Lah ni banyak dah. Banyak dah tuan-tuan. Sampai kita tak tahu hak tu Islam punya. Contohnya apa? Benda yang Islam suka, benda hak Nabi suka tu apa? Memanah. Adik-adik kalau belajar memanah bagus. Bila kita memanah tu, dia akan jadikan kita ni fokus. Sekarang budak-budak tak fokus, kita ni tak fokus sebab kita pemikiran kita tu pusing merata. Duduk dalam masjid tengah sembahyang tak fokus, tambah pula menghadap TV tu. Boh TV depan tu pula tuan-tuan siap baca lagi. Malam ni ceramah Ustaz Kazim, kita tak fokus. Sebab tu salah satu cara nak bagi fokus ialah memanah. Sebab tu Islam disuruh kita belajar memanah, bukan nak perang. Nak bagi kau fokus. Sebab orang yang bila memanah, dia konsentrate, dia tak dengar benda lain, dia tak perhati benda lain. Yang dia perhati ialah tujuan dia panah. Sebab tu Islam suruh kita memanah. Bila bawa dalam sembahyang, kita menghadap Allah, kita tumpu pada Allah, kita tak ingat apa-apa lah. Cuba ingat masa kita sembahyang, kita ingat apa? Ambulans masa tu lah lalu, hati kita duk bagi, siapa nak beranak? Siap bagi makna lagi, siapa nak beranak? Ambulans lalu.
Kena pula Tok Imam baca ayat slow. Slow sungguh Tok Imam ni. Dia hurai semua benda dalam sembahyang. Sebab apa? Dia tak fokus. Tapi sayang tuan-tuan, memanah yang begitu bagus, hari ni orang ubah jadi pergi menembak dekat Pampir. Tembak Pampir, dapat anak patung beruang, dapat. Orang faham macam tu. Serupalah dengan berenang. Cuba tuan-tuan tengok atlet berenang, badan semua sadar. Cuba tengok orang yang berenang, badan tegap, sehat. Nabi pun suruh kita berenang, belajar. Kerana berenang ni asas dalam banyak benda. Kalau Teluk Bahang ni banjir, benda yang pertama sekali orang buat berenang. Bumbung rumah tenggelam, lori bot tak sampai, apa pun tak sampai, dia berenang. Dia lemah pun dia berenang dulu. Pentingnya berenang. Kadang-kadang lebih penting daripada hafal CP4, hafal daripada CP6. Pasal waktu banjir, kira-kira darab tak pakai lah, yang hang pakai berenang. Tapi hari ni orang ubah. Siapa nak belajar berenang pakai spender. Siapa tak pakai spender tak boleh masuk kolam renang. Orang Islam pakat tak berenang semua. Pakat tak erti berenang semua. Badan orang Islam lokal-lokal semua nak banding dengan hadis faham berenang. Dia ubah tuan-tuan. Yang ketiga, berkuda. Berkuda lagi bagus. Segala otot bergerak, jantung sihat, buah pinggang sihat. Sebab apa? Pergerakan kuda tu menjadikan badan kita ni sihat. Yang kedua, kuda adalah binatang yang boleh memahami bahasa tubuh orang yang bawa, orang yang tunggang dia. Kalau orang yang tunggang dia tu bagus, kuda ni akan ikut cakap dia. Dan kalau dia pandai kontrol kuda, senang kuda dia. Orang yang jadi hati bersih, orang yang jadi sehat, salah satunya ialah berkuda. Tapi hari ni kuda tu ditukar jadi race. Sebut saja race kuda, bawa kuda duk bayanglah judi. Akhirnya orang Islam tak masuk race, tak masuk menunggang kuda. Nak naik kuda pun mahal, yuran dia pun mahal. Lalah kita naik motor merempit, badan pun tak sihat, jantung pun tak sihat, kuda lintas depan tu pula, patah kaki dah. Ni dia bentuk dia tuan-tuan, orang ubah. Begitulah dengan Ramadan. Orang ubah Ramadan. Ramadan ini pesta ibadah ditukar jadi pesta mentera darah. Ramadan ni pesta ibadat ditukar menjadi pesta makan. Akhirnya orang tak nampak lagi hebatnya Ramadan. Orang hanya nampak meriahnya bazar Ramadan. Dengar cerita di sana nasi sedap macam ni punya nasi. Ya ke? Ya, orang beratok tu dia. Petang tu kita start motor kita sekali beratok. Nampak tak? Powernya sekarang bazar Ramadan. Dengar cerita dekat shopping sana ada offer. 5 hari sebelum raya mereka buat jualan runtuh 50%. Betul ke? Betul. Melo tu harga asal RM12, mereka jual RM6. Ya ke? Beratok pula pergi cari sana pula. Ni bulan Ramadan ni yang dikatakan sebagai bulan ibadah. Dengar cerita kita ni dah duduk 10 malam terakhir. Malam-malam tu insya-Allah ada Lailatul Qadar. Siapa yang pergi berebut? Orang tak beratok. Awak yang ramai masjid Teluk Bahang, depa beratok cari nu Lailatul Qadar. Ramainya. Jarang kita dengar gitu. Awak yang beratok panjang pergi ke jalan tu, nasi Arab sebungkus RM50. Beratok pergi ke jalan. Nampak tak tuan-tuan? Orang dah tukar dah. Orang dah tukar puasa ni bulan shopping. Tang-tang dapat RM10,000 lah. Dia buat baik kat lelaki dia, buat lembek tengkok. Abang saya tak nak cari baju raya ke?
No, mereka duk jual murah baju raya tu kan, 10,000 lah keluar ni je lah. Baju hak ada pun satu almari hang tak pakai. Dah anak-anak nak raya lah, baru 2 tahun tak raya ni. Kau nak cari baju Superman ke, Iron Man ke, Cristiano Ronaldo ke, baju raya, Aaron Aziz ke, baju raya Jekyll ke. No, hak dalam almari pun 4 helai baju raya tak pakai. Kita pakai tu sudah lah baju Melayu. Tak. Ada yang buka lesen sampai ke pagi pasar raya. Daripada pagi, habisnya pagi malam. Pasal apa? Permintaan terlalu ramai. Akhirnya malam Al-Qadar yang duk tunggu kita, malam tu dibiarkan berlalu begitu saja. Belum lagi masuk lelong kuih semperit. Hang tak beli kuih Din, tunggu mak oi. Ni baru 21 hari, 22 hari nanti lo tunggu lo malam lalah. Depa nak lelong kita ambil lelong so tak ada kuih orang main orang nak jemu apa. Tak apa dah. Dia duk tunggu hak lelong. Dia tak mengintai yang Nabi sebut taharrau. Carilah kamu, burulah kamu, intailah kamu Lailatul Qadar. Yang duduk intai bila nak lelong kuih semperit. Nampak tak tuan-tuan yang saya sebut tadi, orang menukar fungsi, orang menukar cara, orang menukar sesuatu benda yang Nabi bawa, orang tukar benda ni. Tapi tak ada siapa yang kata bid'ah. Yang dikatakan bid'ah ialah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi tak pernah baca doa tu. Bid'ah. Yang tu dia kata bid'ah. Padahal itu doa. Allah kata dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu pada aku bagi pada kamu. Nabi kata dalam hadis, bulan Ramadan bulan dimakbulkan doa. Nabi kata orang yang berpuasa, sepanjang masa dia berpuasa, doanya adalah mustajab. Nabi kata waktu yang mustajab berdoa, waktu sebelum berbuka. Tiba-tiba bila kita baca doa, Nabi tak pernah baca doa tu. Nabi baca bismillah ya. Habis tu yang tukar habis Ramadan ni, pasar raya lagi ramai pada masjid, ada Nabi buat. Hang tak kata bid'ah? 10 malam yang terakhir masjid makin surut, orang serang shopping mall, hang tak kata bid'ah? Yang tu hak betul Nabi tak buat. Tapi tak, kita pun tak kata bid'ah apa yang mereka buat. Bila orang tanya, ustaz, apa hukum shopping ustaz? Apa hukum beli pasar Ramadan? Harus, silakan. Tapi jangan lupa sembahyang. Harus. Tapi mereka ni dalam bab kita selawat, bid'ah langsung tak berbuat harus. Bid'ah terus dia balun. Kita masih lagi sebut harus. Tak adanya haram shopping. Depa pula selawat di antara tarawih, balun bid'ah terus. Dia tak tahu bid'ah tu masuk neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, menukar, menjadikan orang dah tak kenal Islam. Apa Islam yang sebenarnya? Puasa tu apa? Kalau kita buka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 12, Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran ada 3. Al-Quran tu ada 3 kata Allah. Yang pertama, inna hadza basair min rabbikum kata Allah. Al-Quran ini adalah bukti daripada Allah. Kalau orang tanya pada kita, Quran tu apa? Kitab. Betul. Quran tu apa? Bacaan dalam maknanya. Betul. Al-Quran tu apa? Kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Semua betul. Tapi kita tengok jawapan yang Allah bagi. Apa dia Quran? Basairu mir rabbikum. Dia adalah bukti kebenaran daripada Allah. Al-Quran adalah bukti. Okey.
Hari ini orang mendukakan Al-Quran hanya semata-mata resam. Nabi kata la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidaklah tinggal Al-Quran melainkan hanya tulisan sahaja. Maka tuan-tuan tak heran hari ini tuan-tuan tengok punya banyak resam Al-Quran. Cantiknya Quran ni, lawanya. Itulah mak beli nak buat hantaran hang nikah. Quran tu lawa-lawa tu supaya nak buat hantaran nikah. Lawanya Quran ni. Ustaz Kazim main ceramah kita bagi Quran ni kat dia lawa. Baca dah, amal dah, apa pun dah. Dia hanya faham Quran ni lawa untuk kenduri kahwin. Quran ni lawa untuk hadiah orang. Quran ni lawa untuk simpan. Quran ni lawa untuk pameran. Faham tak? Sedangkan Allah kata basair. Dia bukti daripada Allah. Semalam saya baca dalam satu laporan jurnal, sebuah universiti di Amerika mengisytiharkan mereka menjumpai komputer yang berusia 1000 tahun di dalam lautan, dalam kapal yang tenggelam. Mereka jumpa komputer yang berusia 1000 tahun. Dan sebelum itu ada satu artikel, arkeologis menjumpai handphone yang dipercayai berusia 800 tahun. Komputer dalam laut, jumpa dalam kapal yang karam. Mereka kaji punya kaji tak tahu. Mereka kaji macam mana kita pun tak tahu. Saintis universiti ni kata usia komputer tu 1000 tahun. Usia telefon bimbit handphone tu 800 tahun. Saya pun baca. Lepas tu saya pun tengok komen. Komen dia ada budak-budak komen, orang-orang komen, netizen tu komen, ini kaki DVD ni, kata dia. Merapu. Hak nombor 3 pula kata, zaman dulu, zaman mana ada kemajuan, bodoh punya saintis. Itu komen orang kita. Orang Islam kalau dia dengar satu-satu, dia takkan terus komen. Orang Islam kalau dia dengar satu perkara, dia akan rujuk pada 2 tempat. Itulah orang Islam. Dia akan rujuk pada 2 tempat. Di mana Ustaz? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Hendaklah kamu rujuk pada Allah dan rujuklah pada Rasul. Orang Islam bila dia dengar satu-satu benda, dia tak tengok alih tu. Dia tengok Quran kata apa? Apa kata Al-Quran? Dia tengok Quran kata apa? Orang dulu mereka jumpa komputer usia dia 1000 tahun. Yang ni kata jumpa telefon bimbit usia dia 800 tahun. Apa cerita ni? Cerita dia ada di dalam surah Al-An'am. Alam yarau kam ahlakna qablahum min, buka ayat tu. Bermula daripada ayat 5, ayat 6, ayat 7 sampai ayat 11. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu melihat orang-orang sebelum daripada kamu? Mereka mempunyai pelbagai kelebihan, kepandaian, kebijaksanaan lebih daripada kamu, dan mereka mendapat benda-benda yang tidak diberikan kepada kamu. Subhanallah. Kata Allah dalam suratul An'am, orang dulu-dulu lebih moden daripada kamu. Malam numakkil lakum, yang mana apa yang mereka dapat aku tak pernah bagi pada kamu semua. Subhanallah. Orang dulu dapat, umat kita tak dapat, mereka dapat. Tetapi mereka mendustakan nabi-nabi, mereka mendustakan Allah. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami hancurkan mereka.
dan kami gantikan mereka dengan golongan yang lain, dengan golongan yang lain, dengan umat yang lain. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan. Rupa-rupanya yang tuan-tuan duk pakai sekarang ni, yang kita kata canggih mendatang ni, rupanya tak canggih, tuan-tuan. Orang zaman dulu pakai dah. Tetapi bila mereka lawan Allah, Allah ghanapkan negeri tu. Contoh paling mudah, Allah ghanapkan umat Nabi Nuh alaihissalam. Satu kapal yang selamat, satu dunia habis. Teknologi mereka hancur, kemajuan mereka hancur. Tapi sayang, tuan-tuan, kita diajar orang dulu-dulu bodoh. Orang dulu dalam gua. Orang dulu-dulu tak pandai. Orang dulu-dulu tak erti masak. Orang dulu tak erti bercakap. Orang dulu berjalan macam beruk, keturunan beruk orang dulu. Kita diajar berpuluh-puluh tahun. Itulah yang kita ajar. Berbeza dengan apa yang Allah kata, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Sebelum Nabi Adam nak diturunkan ke dunia, Allah dah ajar Nabi Adam semua benda. Masa bila kita kata orang dulu bodoh? Sampai Allah tanya pada malaikat, Allah tanya pada Nabi Adam, "Hei malaikat, hei Adam, ni apa benda ni?" Malaikat tak boleh jawab, Nabi Adam boleh jawab, pasal dia ada ilmu. Mari orang putih, dia kata manusia dulu bodoh, duduk dalam gua. Baju tak pakai, seluar tak pakai. Kalau mereka duduk dalam gua, macam mana Nabi Nuh boleh buat kapal? Kapal Nabi Nuh besar mana? Binatang boleh masuk, gajah boleh masuk, zirafah boleh masuk. Berapa tingkat dia untuk orang, untuk binatang, untuk makanan. Berapa tingkat kapal dia? Besar lagu mana? Apa teknologi dia? Dia bukan buat kapal tepi laut, dia buat kapal atas bukit. Ustaz, Nabi Nuh dia besar, sebab itulah dia boleh buat kapal atas bukit. Betul Nabi Nuh besar, tapi takkan kapal dia kecil. Mana boleh Nabi Nuh besar, kapal dia kecil, dia nak duduk utang mana? Bodoh punya benda. Nabi Nuh tu besar, kapal dia lagilah besar sebab dia nak duduk dalam kapal tu. Dia bolehlah buat atas bukit, tak? Sekali dia melangkah sampai atas bukit. Habis tu kapal dia besar mana? Duduk dalam tenggelam terus. Kapal dia mesti besar, maknanya dia ada teknologi. Dia ada cara, dia ada sistem. Kalau tuan-tuan fikirlah, antara buat kapal dengan buat rumah, mana dulu buat? Buat kapal dulu ke buat rumah dulu? Rumah dulu kan? Orang buat rumah dulu baru buat kapal. Maknanya Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh dah ada rumah. Tu yang buat kapal. Mana dia yang kata orang dulu-dulu duduk dalam gua? Tak ada rumah, duduk atas pokok. Hai ingat Doremi duduk atas pokok. Sebab tu saya tak heran, tuan-tuan. Ayat 11 surah Al-An'am, Allah kata apa? Bangsa yang dapat teknologi yang canggih ialah umat Nabi Idris alaihissalam. Umat Nabi Idris alaihissalam dah ada teknologi, dah ada penulisan, dah ada buku, dah ada tamadun. Bangsa yang mula moden, Nabi Idris. Sebab tu Nabi-Nabi ni dia tahu dah, umat ni akan bantah, umat ni akan tolak ajaran, umat ni akan tolak Nabi Nuh, umat ni akan tolak, dan dunia akan hancur. Sebab tu Nabi-Nabi ni, tuan-tuan, mereka membina bangunan-bangunan yang kukuh untuk menyimpan ilmu-ilmu ini. Antara benda yang mereka bina, nama dia piramid. Benda yang mereka bina tu nama dia piramid, contoh. Dan piramid bukan hanya ada di Mesir, piramid ada di seluruh dunia. Sayang, tuan-tuan,
Dalam pelajaran kita sebut piramid itu tempat simpan mayat. Bukan. Dia bukan tempat simpanan mayat. Kita ditipu, kita dibodohkan beratus tahun, berpuluh tahun. Itulah tempat simpanan ilmu, itulah tempat simpanan tamadun sebelum dihancurkan dalam peristiwa banjir besar. Nabi Idris simpan di situ, Nabi Nuh simpan di situ. Bila datang banjir yang besar, tuan-tuan, masih ada lagi hidup. Datang zaman Firaun, zaman Nabi Musa, buat lagi piramid, simpan teknologi di situ. Sebab tu di dinding-dinding piramid, di dalam gua piramid tu, tuan-tuan, dia orang tulis teknologi dia orang. Ayat 11 Allah berfirman, "Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin." Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am ayat 11, berjalanlah kamu ke atas tempat-tempat, tengoklah tempat-tempat orang yang melawan Allah. Qul siru fil ard, dan kamu tengoklah apa yang jadi kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Allah suruh kita berjalan, tengok tempat yang dihancurkan. Apa yang ada pada bangsa tu? Orang putih, adik-adik, dia kaji ayat tu. Dia kaji mana negeri yang dihancurkan oleh Allah. Piramid. Apa negeri yang dihancurkan oleh Allah? Petra, Jordan. Apa yang dihancurkan oleh Allah? Nun, di Afrika. Cari tempat ni. Maka mereka menjajah. Tuan-tuan ingat mereka menjajah, mencari rempah ratus. Dalam buku sejarah kita belajar penjajah mencari rempah. Tuan-tuan ingat mereka makan kari ala kapas kan? Dah, mereka cari yang Allah sebut dalam Quran. Tengok apa mereka buat. Sebab tu mereka selongkar dalam kubur piramid, selongkar bawah tanah, mereka jumpa apa? Mereka bukan jumpa mayat. Mayat yang mereka tunjuk kat kita. Mereka jumpa teknologi itu, tuan-tuan. Sebab di dinding-dinding piramid itu ada gambar helikopter, ada gambar hovercraft, ada gambar kereta, ada gambar telefon bimbit, semua ada ni. Sebab itu negara-negara yang menjajah tadi, baik Perancis, baik British, baik Itali, mereka ambil segala hasil-hasil ni, bawa balik ke negara mereka, dan mereka menjadi pelopor industri yang dipanggil sebagai revolusi industri. Mereka yang mencipta benda-benda ini. Dan orang-orang yang dijajah, termasuk bangsa kita, dibiarkan dalam keadaan jadi bodoh. Quran dah cakap, tuan-tuan, tanah Melayu adalah negeri yang hebat, tempat tamadun. Sebab tu mereka cari Nusantara. Di sini ada satu tempat yang dulu orang duk bising. Bila sampai di sini, mereka jajah habis negara-negara Nusantara. Tuan-tuan jangan lupa, ilmu laut, ilmu kapal, yang paling hebat ialah bangsa Melayu. Mereka boleh buat kapal yang lagi besar daripada orang Cina buat, daripada orang Jepun buat. Ilmu peperangan meriam yang paling besar ada di tanah Melayu. Mereka datang menjajah Melaka, mereka bawa balik ke negara mereka, ambil meriam-meriam tadi. Orang Melayu paling hebat dalam pistol. Mereka mencipta pistol. Bukan Mak Saleh, tuan-tuan. Tapi sayang, sejarah menukar hakikat. Dan mereka mengatakan orang Melayu ni nak buat sebatang jarum pun tak boleh. Akhirnya kita pun pegang benda tu. Kita pun mengaku kita ni bangsa lemah, bangsa ketinggalan, depa saja pandai. Padahal kalau kita betul-betul ikut Quran, kita boleh jadi maju dah, tuan-tuan. Mereka menukar fungsi Quran. Fasairu min rabbikum, basairu min rabbikum. Mereka tukar Al-Quran hanya dibaca untuk orang mati, Al-Quran dibaca hanya untuk
mustabaqah, hak lain-lain tak ada apa pun. Sains tak ada dalam Quran, teknologi tak ada dalam Quran, perubatan tak ada dalam Quran. Habis. Kemarin 2 hari lepas ada satu orang, cucu dia kena sakit kuning. Beranak-beranak sakit kuning, biasa kuning. Jadi saya tanya dekat dia, dah ambil dah dom munggai? Dom munggai ambil dah. Buat apa? Tumbuk dom munggai, giling ke, campur dengan air, buh tapak kaki. Tapak kaki budak tu lumur, insya-Allah kuning tu hilang. Tapi hari ni kita diajar pokok tu tak ada faedah, pokok tu tak ada faedah. Pokok tu kalau makan banyak buah pinggang rosak, pokok tu kalau makan banyak darah jadi pekat, pokok tu tak boleh, pokok ni tak boleh. Allah tuan-tuan, seolah-olah Quran tak bagi tahu tentang pokok dan herba pokok. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 7 Allah Ta'ala sebut apa? Balik buka surah Asy-Syu'ara ayat 7, Allah Ta'ala kata, dan kami jadikan pada kamu tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat pada kamu. Dia jadi ubat pada kita. Orang dah tukar fungsi pokok, menyemak je pokok ni. Akhirnya budak-budak ni tak kenal daun munggai, budak-budak ni tak kenal daun kari pulai, budak-budak ni tak kenal daun tunjuk langit, budak-budak ni tak kenal daun hempedu bumi. Pasal apa? Jahat ni pedu bumi ni jahat ni, ni jahat ni. Apa tu hak baik hak mana? Sampai hati hang kata yang Allah ciptakan jahat. Makan pokok ni aku jadi darah beku, darah jadi pekat. Pokok ni mana ada satu ciptaan Allah yang menjahatkan badan kamu, melainkan yang Allah kata jahat, nama dia babi dan anjing. Hak babi pula hang nak belah, hak anjing pula nak belah. Pelik sungguh. Yang Allah kata pokok ni baik untuk kesihatan, tak mau belah. Anjing tu tak elok, hak anjing tu lah pula dia belah, duk belah anjing. Apa salah anjing? Dia pun ciptaan Allah, duk bawa anjing pergi. Kalau gitu hang makanlah babi, apa salah babi? Dia pun ciptaan Allah juga, makan tang hidung dia, buat sup hidung. Yang Allah kata terang-terang benda ni baik, hang tak percaya. Hak Allah kata benda ni tak elok, hang tak tahu nak pening kepala tuan. Al-Quran tu apa? Huda, petunjuk. Al-Quran tu apa? Rahmah. Sebab itu dalam suratul A'raf Allah Ta'ala sebut, siapa yang nak dapat rahmat, 203 204 suratul A'raf, orang yang nak dapat rahmat ialah dengan Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu dibacakan Quran, bila kamu dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu diam dan kamu perhati betul-betul. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat pada kamu. Rupa-rupanya nak dapat rahmat daripada Allah ialah dengan Quran. Wa idza quri'a 'alaikumul Quran fastami'u wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Allah suruh kita dengar, Allah suruh kita diam. Bila orang baca Quran, dengar, rahmat turun. Sayang tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan turun Quran, ada yang tak khatam pun Quran, ada yang tak baca pun Quran, ada yang tak baca pun Quran. Dah 10 malam terakhir dah ni, satu surah pun tak baca. Sayang tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan Quran, tapi kita jauh daripada Quran. Bila kita mati, duk keras atas katil tu, orang baca Quran untuk kita. Hak kita sendiri nak baca tak ada. Sebab itu tajuk petang ni, memburu Ramadan, memburu Lailatul Qadar. Sebab apa? Bagus tajuk yang pihak masjid bagi ni, memburu Lailatul Qadar. Bagus. Sebab Lailatul Qadar bukan menanti,
Lailatul Qadar bukan menunggu. Lailatul Qadar dia kena berburu. Cuba tengok orang yang berburu, duduk dalam hutan, dia berburu rusa, dia berburu ayam hutan, dia berburu binatang. Dia pi 2-3 orang bawa senapang pergi cari. Adakah bila tidur 3 orang tidur? Tak. Seorang tidur, 2 hidup jaga. Tu nama dia berburu. Cuba tengok orang yang berburu, bila dia masuk dalam hutan, dia pasang perangkap. Banyak perangkap dia pasang. Sana, 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 sana. Dia dengar saja benda menjerit, dia akan berlari. Perangkap dia dah kena. Itu nama berburu. Berburu tu kena mengintai. Bawa teropong duk tengok dia. Dia bukan duk cokong aja dah, dia berburu tu, dia tengok, cuba tengok cerita combat. Dia tengok dengan teropong tu. Itu makna berburu. Berburu Lailatul Qadar, dia bukan boleh satu rumah tu tidur. Abang tidur dulu, saya semayang. Saat lagi saya habis semayang, abang pula semayang, saya pula tidur. Bergilir bang. Kalau kita lagi, saya kejutkan abang, kita kejut anak-anak, kita pergi semayang sama-sama. Itu maknanya berburu Lailatul Qadar. Semalam pukul 1:30 pagi sampai pukul 2, saya duduk dekat laman rumah saya. Saya tengok bulan tinggal sekerat, cerah bulan ni. Saya tengok ke langit, bintang nampak. Tengok belah sana, bintang pun cerah. Saya buka baju saya, tinggalkan pelekat. Bukan Lailatul Qadar kot. Tak rasa apa pun. Tenang, memang tenang. Masuk dalam rumah. Kedua masuk dalam rumah. Saat lagi kalau aku tidur, rugi pula. Baik aku semayang. Allahu Akbar. Malam ni saya nak buat lagi. Pukul 1:30, pukul 2 lagi saya mengintai. Kok malam ni Lailatul Qadar. Nabi kata, ulama-ulama kata, tanda-tanda Lailatul Qadar tu apa? Langit, bintang tak apa nampak. Semalam bulan cerah menderang. Cuaca pula tak sejuk sangat, cuaca pula tak panas sangat, cuaca dia selesa sangat malam. Kita cuba malam ni pula cari. Dah bangkit tu, takkan nak tidur kot pukul 2. Semayanglah. Malam besok buat lagi, takkan nak tidur kot, semayanglah. Lah tiap-tiap malam semayang. Tiap-tiap malam semayang dapat Lailatul Qadar. Tu hikmah yang dikatakan taharrau. Nabi kata taharrau, bangun mengintai tengok. Bukan duduk atas tangga, bang buat apa? Tengok kot pokok sujud. Tengok tak ada apa pun. Pokok ada terbang dah, tak angkat-angkat gitu dah. Dia bukan macam tu. Taharau ni kita keluar, kita tengok langit, tengok pokok, tengok semua, rasa lagu mana sejuk ke tidak, lain tak daripada benda biasa. Cuba dengar ada tak bunyi-bunyi burung ke, unggas ke, mak rempit ke apa ke, tak ada apa. Hai. Takkan malam ni motor apa sebiji tak dengar. Takkan bunyi apa langsung sunyi sepi. Lailatul Qadar apa? Aku pergi sembahyang. Malam besok pula cek lagi. Tah bukan semalam Lailatul Qadar, malam ni cek pula. Cek rasa amboi bintang banyaknya, takkan Lailatul Qadar kot. Aku masuk dalam bilik lah. Takkan nak tidur, rugi habis sembahyang. Sebab itulah dirahsiakan Lailatul Qadar supaya kita taharau setiap malam. Tetapi ulama-ulama mengatakan apa? Malam Al-Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Kebanyakan ulama pegang 27 Ramadan. Tetapi kenapa Nabi tak cakap 27 Ramadan? Supaya kita bangun pada setiap malam
Kalaulah dicakap 27, hanya dia cari 27 saja. 28 dia tidur, 26 dia tidur. Akhirnya dia rugi. Nabi nak suruh cari 10 malam terakhir. Tetapi ulama-ulama kata 27 Ramadan itu kebiasaannya ialah Lailatul Qadar. Cuma bagi mazhab Syafi'i kata 21 Ramadan semalam Lailatul Qadar. Ada yang kata pula Lailatul Qadar tu malam 24. Tapi majoriti kata 27. Abdullah bin Abbas bila orang tanya, "Kenapa engkau kata malam Lailatul Qadar ada pada malam 27? Awak hang kata lagu tu?" Ni abang, apa ya surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr? Apa ya? Anu apa anu? Mai. Cantik fismah dia. Apa ada surah tu? Mai baca sini. Mai masuk TV. Kan senang masuk TV. Siapa boleh baca? Adik-adik ni. Abang boleh baca? Nah, mai. Ni baju merah. Ni pakai jubah kemas. Siapa abang ni? Tengok hak ni pula tinggal dia seorang. Apa ada abang? Mai, nah. Ini cabaran ni, mai. Kan? Ada duit tu. Nak bagi duit boleh pemain. Rasuah. Duit tak awak pula. Tak boleh baca? Ni. Macam ni lah ustaz nak. Lah, ingatkan dia tak mai. Dia duduk pula dah. Dia perkenal kita semua. Nanya. Baik. Surah Al-Qadar tu. Ada 30 ayat. Surah Al-Qadar ada berapa? 30 perkataan. Bukan 30 ayat, 30 perkataan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna satu, anzalna tu. Ada 30 perkataan. Perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Perkataan hiya tu tuan-tuan. Perkataan hiya itu dhamir kepada Lailatul Qadar, jatuh pada perkataan yang ke-27 daripada 30. Salamun hiya matla'il hatta matla'il fajr. Hatta 28, matla'il fajr 29, al-fajr 30. Sebulan Ramadan ada 30 hari. Hari yang ke-27 ialah Lailatul Qadar berdasarkan kepada ayat dalam Al-Qadar. Hiya tu ulama kata adalah dhamir ganti nama pada Lailatul Qadar. Maka ulama-ulama pegang kata-kata ni tuan-tuan, sebab tu mereka kata malam Al-Qadar ialah malam 27. Orang Melayu pun pegang, dia buat malam 7 lekor. Dia ubah pula dah. Tu yang saya kata tadi. Kita ni diubah agama kita. Yang tukang ubah kita. Patutnya malam 27 tu hampulun betul-betul. Malam 27 main pelita panjut. Pasang pelita panjut satu kampung. Buat pertandingan panjut tepi sungai. Orang pakat tak pergi masjid. Pakat duk menyanyi main mercun beriang buluh pompang. Kita dah tukar daripada malam 7 likur, yang malam tu malam yang dikatakan Lailatul Qadar, kita ubah jadi malam tu malam pesta-pestaan. Silap betul tuan-tuan. Tapi ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, dia boleh ubah dengan izin Allah. Tak payah buat pesta panjut, tak payah buat pesta api, tak payah buat pesta, mai pesta ibadah dalam masjid, mai. Maka alhamdulillah tuan-tuan, lah tak nampak dah pesta panjut. Yang nampak sekarang pesta ibadat, termasuk dalam masjid tuan-tuan. 10 malam terakhir cerah masjid kita. Malah ada yang tidur dalam masjid nak cari Lailatul Qadar. Ada yang bersahur di kaki 5 masjid pasal cari Lailatul Qadar. Dia mai pukul 3 pagi, bawa isteri dia, bawa anak-anak dia, duduk dalam masjid baca Quran sembahyang. Pasal apa? Dia memburu Lailatul Qadar. Ni dia yang ada sekarang.
Yang ni yang kita kena buat. Untuk 10 malam yang terakhir ni, stiker tu kena buang dulu. Tu, dia larang tidur dalam ruang solat, pergi tutup start tu. Untuk 10 malam yang terakhir ni. Nampak tu papan tanda tu dekat tingkap dekat tu. Dia larang tidur dalam ruang masjid. Tutup start dulu. Sila tidur dalam masjid untuk cari Lailatul Qadar. Kena tukar tuan. Dia main-main pukul 3 pagi buka ayah, dia larang tidur. Jom balik. Kita ubah tuan-tuan. Nak bagi malaikat ni kata apa? Salamun. Salamun ni ada dua. Salamun ni ada dua, Makcik Lihau. Satu salamun, orang Jawa di Banting, nama dia Salamun. Cerita hantu Kak Limah. Tuan-tuan ingat ada hantu Kak Limah tu? Yang bomong, janggut panjang, naik roda 3. Ni, bau ni, bomong ni power, Mas Joko nama dia. Mana kamu jumpa dia, kata dia. Saya jumpa kat Tersimbas. Ini power ni, bomong ni, kata dia. Kamu nak ke mana sebenarnya untuk bomong? Sebenarnya aku nak ke rumah anak saudaraku Salamun di Banting, kata dia. Lalai dia kena penyepak dengan hantu Kak Limah. Ingat tak tuan-tuan tu? Demam terus bomong tu. Nama dia Salamun. Yang ni bukan hak ni. Hak kita baca ni Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun, Jibril turun, berjuta-juta malaikat, tak tahulah tuan-tuan, dia turun. Sepanjang-panjang malam itu malaikat memberikan ucapan salam kepada siapa yang buat ibadat. Tengok-tengok dalam masjid kita ada orang yang tidur, ada yang semayang, ada yang qiyam, ada yang baca Quran. Malaikat doa untuk kita, malaikat doa untuk karya kita, malaikat doa untuk yang buat i'tikaf, malaikat doa sekali-kali dengan masjid sekali mendapat keberkatan. Sampai bila malaikat doa? Sampai terbit subuh besok. Tuan-tuan bayangkan, punya banyaknya malaikat yang turun pada malam Al-Qadar. Tadi saya habaq di masjid Sungai Nibung balik pulau tadi. Saya kata bila saya berhenti dekat lepas tol jambatan Sultan Halim, jambatan kedua tu, saya duduk, saya pukul 9 pagi tadi saya duduk situ. Saya tengok gelap, nak hujan ke, gelap Lailatul Qadar. Nampak cahaya matahari tak nampak, putih je Lailatul Qadar gambar. Bila saya sampai masjid Sungai Nibung tadi, cerah, terang derang dah. Oh, ada cahaya matahari. Kalau begitu malam tadi bukan Lailatul Qadar. Pasal dia cerah, buat cerah. Lailatul Qadar, kalau malam tadi berlaku Lailatul Qadar, pagi tadi sampai sekarang cahaya masih lagi gelap. Maksud gelap tu apa? Cahaya matahari tak terang macam biasa, bertembung dengan cahaya putih. Pasal apa putih? Banyaknya malaikat yang naik ke langit balik, bertembung dengan cahaya matahari, tak nampak cahaya matahari. Jadi putih cahaya matahari. Tuan-tuan bayangkan, sampai boleh putih kala matahari disebabkan bertembung dengan banyaknya malaikat. Takkan banyaknya malaikat yang boleh bertembung tu sampai pukul berapa duk gelap lagi, duk putih lagi, takkan malaikat tu tak mai doa kat kita orang di Teluk Bahar? Takkan malaikat tu tak mai kat kita? Yang menghidupkan malam 10 malam terakhir di Masjid Jami' Teluk Bahar. Walaupun kita seorang, walaupun kita berdua, walaupun kita bertiga, tak ramai Ustaz. Saya dah buka dah mai lah masjid. Kami sediakan sok mai lah sembahyang duduk di masjid. Tak ramai Ustaz, muka yang sama. Tak apa, yang tak ramai itulah mudah-mudahan mendatangkan rahmat daripada Allah. Satu Teluk Bahar ni Allah jaga tuan-tuan. Mudah-mudahan Covid tak ada, mudah-mudahan pencuri tak ada, kawak tak ada.
Mudah-mudahan anak-anak kita ni anak-anak yang baik, berkat daripada orang yang doa dalam masjid kita, dalam rumah kita, yang berbetulan dengan Lailatul Qadar. Sebab malam tu malam dimakbulkan doa kita. Akak-akak sana ramai yang ada penyakit. Saya tahun ini ramai sungguh jumpa saya ada sakit. Ada yang main jumpa sakit kanser, limfoma, duk sihat-sihat kanser. Baru pencen sebulan, kanser prostat pula dah. Baru pencen sebulan, baru nak rasa duit pencen lah, nak rehat, nak cangkui di rumah. Sakit pula dah. Ada yang sakit tuan-tuan, tulang dia terkeluar. Berjalan sakit, duduk sakit, tidur sakit, doktor nak operate pula dah. Banyaknya masalah. Tu masalah penyakit. Masalah anak. Ni anak tak balik. Berapa lama tak balik lah? Tahu, tak balik terus tak apa lah. Lah, punya benci ke anak ni. Pihak suami tak balik, masalah hutang, masalah meniaga. Saya tengok orang meniaga pasar Ramadan tu, yang dia jual mi buh sotong besar penumbuk tu, udang besar penumbuk, punya besar sotong ni, viral, diarahkan tutup. Sebab ada orang yang pembeli mi dia balik rumah, mi hak panas tu berulat. Mi goreng sotong dia tu berulat. Orang lain beli tak berulat, dia seorang je berulat. Kementerian Kesihatan tutup gerai dia. Kemarin buka balik. Saya nak cakap apa tuan-tuan? Saya nak cakap, bila saya tengok video yang perempuan tu duk promosi kata sotong dia ada ulat, mi dia ada ulat, saya teringat berapa belas tahun yang lepas saya makan nasi malam, saya makan petang pukul 6, 6.30. Saya bukan makan lewat malam, saya makan pukul 6 sampai 6.30 tu, itu makan masih malam saya. Jadi bila saya nak pergi mengajar kuliah maghrib, selalunya pukul 6 suku isteri saya akan hidangkan nasi, hidangkan lauk. Saya pun makan, nak pergi kuliah maghrib pukul 7. Bila saya makan, nasi saya cedok hangat, lauk saya cedok hangat. Makan bismillah, bismillah. Masuk 3 kali suap, ulat dalam nasi. Saya lempar ke lantai, saya tengok jadi nasi. Saya tengok dalam pinggan jadi ulat. Saya tanya isteri saya, "Mama, ni nasi bila?" "Nasi sak-sak lah." "Mama nampak ada ulat." Dia pun pergi tengok. "Yalah bang, banyaknya bang, dari mana datangnya bang? Nasi ada ulat, lauk ada ulat, main mana?" Subhanallah. Bila tauk di lantai, dia jadi nasi. Berapa ramai yang menega jadi macam tu. Saya bukan menega, saya pun kena. Ada orang yang sakit hati, ada orang yang busuk hati, tuan. Sebab tu kena sabar lo. Jangan cepat-cepat kita tuduh kotor kedai dia. Sabar sat dulu. Hati orang lain yang kotor. Tuan-tuan tak nak doa dalam malam Lailatul Qadar kalau tuan-tuan kena macam tu? Pak siapa yang saya nak cari sangat Lailatul Qadar ni? Pak saya sakit. Saya nak dapat doa yang mustajab. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit saya. Saya sanggup tak tidur pun tak apa. Janji aku jumpa Lailatul Qadar. Aku nak doa. Sebab malam ni doa mustajab. Tuan-tuan yang datang pagi ni, petang ni, berapa ramai penyakit ni. Darah tinggi, darah rendah, kencing manis,
Kencing tawak, kena kencing. Punya banyak kencing. Doa. Malam ni doa, jangan tidur. Anak kita degil, doa. Anak kita tak balik, doa. Menantu kita dengan anak kita bergaduh, doa. Dah itu dah suruh dah budak tahfiz doa. Tu yang makcik tidur, biar depa doa kan. Makcik tidur. Salah tu makcik. Makcik lah kena doa Lailatul Qadar. Bila start tu ustaz? Bila start? Start apa? Start bola, kasut bola? Tak. Nak kata apa tu? Bila mula Lailatul Qadar tu ustaz? Cakaplah. Mula. Ingatkan start bola tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang maghrib. Dah start malam. Tu dia. Bermula malam tu. Maghrib tu saja. Lepas asar tadi. Masuk. Bermulalah saat Lailatul Qadar. Kita pun makan. Basuh tangan semua. Semayang. Allahu Akbar. Maghrib. Mudah-mudahan kita dapat 83 tahun. Pahala semayang maghrib malam. Dapat pula semayang berjemaah dalam masjid. 27 kali ganda. Darab lagi dengan 83 tahun. Allahu Akbar. Banyaknya pahala. Berebut pula dosa paling depan, lagi banyak pahala. Allah, 27 kali ganda lagi, dosa depan pula, darat 83 tahun lagi. Banyaknya ya Allah. Habis-habis salam tak bangun. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kebetulan malam tu Lailatul Qadar, seolah-olah 1000 bulan kau berzikir. Subhanallah. Habis berzikir, sambung makan. Tadi makan kurma, sambung nasi pula. Duk makan nasi, ada orang sebelah tak bawa nasi. Kita pun ambil cedok bagi kat dia. Tak apa pakcik, tak apa pakcik, tak apa. Kita tak apalah, kongsi dengan pakcik, sedekah bulan puasa. Dia pun makan nasi yang kita bawa. 83 tahun punya sedekah dapat kita. Jangan kedekut. Dah tahu main masjid, bawa lah makan. Duk sorok makan. Kedekut gila tuan. Gila pun tak kedekut macam tu. Habis-habis semayang, pergi mandi. Balik rumah mandi, mumang mandi. Pasal apa? Nak bagi badan sedap. Mandi dengan air sejuk, bukan air hangat. Air hangat tak sedap. Mandi dengan air sejuk. Kalau boleh rendam dengan ais batu. Kacau dengan ais batu, buh sirap pula. Tu menega nama dia tuan. Ni nak mandi, bodoh tu yang ni. Siram buh apa nama air batu mandi. Brung, mandi pula daripada mana? Dari kaki dulu naik ke atas. Ada setengah dia tuang tam punggung dulu. Terpulanglah. Ada yang buat daripada kepala dulu, terpulanglah. Ada yang buat daripada kaki, haba dia naik ke atas. Bila lepas dia mandi tu, 8:30 dia main masjid. Dia rasa sangat selesa. Sebab tu orang yang mandi macam tu, dia main semayang tarawih, dia boleh habis 20 dengan senang. Badan tak belengah, badan tak lengoh, dia seronok. Dia sembahyang Isya, Allahu Akbar. Berbetulan malam tu Lailatul Qadar, 83 tahun. Habis Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 20 rakaat tarawih. Berbetulan dengan Lailatul Qadar, 83 tahun pahala dia. Subhanallah. Habis sembahyang tarawih, duduk 5 orang tadarus dengan jawatan kuasa masjid Jami', baca Quran, 83 tahun punya pahala baca Quran. Balik ke rumah, dia makan biskut, cecahnya kopi apa semua, makan. Sebelum dia tidur, Allahu Akbar, dia buat sembahyang witir, 83 tahun punya pahala. Dia pun tidur. Bila dia tidur, pukul 3:30 dia bangun. Dia mandi, dia wuduk, Allahu Akbar, tahajud, Allahu Akbar, taubat, Allahu Akbar, tasbih, Allahu Akbar, sampai habis.
Dia dapat 83 tahun atas sembahyang dah. Berapa puluh tahun dia dapat ni tuan-tuan. Dia bersahur, habis bersahur dia mai sembahyang di masjid, sembahyang subuh. Sampai saat itulah malaikat duk ikut dia. Sampai subuh malaikat kata salamun, salamun, salamun. Selamat atas kamu, selamat atas kamu. Bayangkan tuan-tuan, setiap tahun tuan-tuan jumpa Lailatul Qadar, tuan-tuan dah jumpa 10 tahun. Maknanya pahala tuan-tuan sekarang 830 tahun. Sama panjang dengan zaman umat Nabi Nuh alaihi salam. Jom tuan-tuan yang saya muliakan, kita ada lagi 8 malam. Jom kita memburu Lailatul Qadar. Jarang tidur pun tak apa. Aku nak berjaga, aku nak cari Lailatul Qadar, aku nak baca Quran, aku nak sembahyang, aku nak minta ampun pada Allah, aku nak doa pada Allah, aku ada penyakit ya Allah, aku ada penyakit ya Allah. Ambil tapak tangan, letak di jantung. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca doa, ya Allah, sembuhkanlah sakit jantung aku ya Allah. Ambil kurma, rendam dengan ayak daripada malam tadi lagi. Ambil kurma, rendam dalam gelas ayak. Bila malam tu baca doa Al-Fatihah 7 kali. Baca, ya Allah, aku ni penyakit diabetes ya Allah, aku ni kencing manis ya Allah, mudah-mudahan kau sembuhkanlah penyakit aku ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu min nasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Berkat Lailatul Qadar tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita. Terima kasih kepada jawatan kuasa masjid kerana mengundang saya untuk zuhur pada hari ini. Tahniah pada tuan-tuan. Pukul 2, pukul 3, puasa, panas. Patutnya tuan-tuan tidur, tapi tuan-tuan boleh main masjid. Allahu Akbar. Yang dapat tiang tak apa. Gelak pun. Hak muda dapat tiang, hak tak apa muda tak dapat tiang. Tuan-tuan hebat. Inilah nama dia, memburu Lailatul Qadar pada malam-malam dan hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.